Selamat pagi, salam sejahtera, salam sekolahku sejahtera. Bersempena dengan peringatan Hari Anti Dadah Kebangsaan tahun 2022 yang bertemakan lebih baik cegah. Saya membacakan perutusan Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan Kementerian Dalam Negeri. Setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepada Ilahi atas limpah kurnianya kita dapat terus mengharungi kehidupan dalam sebuah negara yang harmoni dan bersatu padu. Penularan virus COVID-19 yang melanda seluruh dunia ternyata telah memberikan kesan kepada kehidupan harian kita. Pada ketika ini, beberapa negara di dunia telah mengisytiharkan COVID-19 sebagai endemik yang bermaksud penyakit ini adalah wujud secara berterusan dan merebak dalam kawasan atau wilayah tertentu sahaja dan tidak akan hilang sepenuhnya. Walau bagaimanapun, pematuhan terhadap SOP yang berkuat kuasa masih perlu diteruskan dari semasa ke semasa. Konsep dan inovasi yang digunakan dalam perhadapan dan menangani virus COVID-19 boleh diaplikasikan dalam usaha menangani permasalahan dadah dalam negara kita. Untuk itu, AA3 telah mengambil langkah dengan menambah baik saluran-saluran perkhidmatan kepada rakyat dalam suasana penularan COVID-19 yang telah mempakaskan akses perkhidmatan yang disediakan. Kempen-kempen pendidikan pencegahan bagi memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan dadah telah diperbagaikan platform penyampaiannya agar sesuai dengan kumpulan sasaran dan situasi semasa. Selain itu, usaha-usaha untuk mencegah permasalahan dadah yang dilaksanakan oleh setiap kementerian, jabatan, agensi, badan bukan kerajaan, pemimpin tempatan dan orang awam perlu dilakukan secara berterusan dan hendaklah seiring dengan polisi dan komitmen yang telah dinyatakan secara jelas melalui dasar dadah negara dan peruntukan akta-akta berkaitan dengan dadah. Justru penularan penyalahgunaan dadah dalam masyarakat hanya akan mampu dibendung dari menjadi tidak terkawal dengan adanya usaha kolaboratif yang digerakkan secara bersebadu dengan mengoptimumkan modal sosial masing-masing. Kita perlu bersama-sama memutuskan rantaian penyalahgunaan dadah sebelumnya berada di dalam keluarga kita. Dalam hal ini, masyarakat boleh memainkan peranan bersama-sama dengan pihak kerajaan dalam memastikan persekitaran tempat tinggal, institusi pendidikan, dan tempat kerja bebas daripada sebarang masalah berkaitan dadah, sama ada dari aspek penawaran maupun pembinaan terhadap dadah. Dalam masa yang sama, institusi kekeluargaan perlu diperkukuhkan dengan meningkatkan nilai-nilai murni serta cakna terhadap perkembangan dan perubahan tingkah laku ahli keluarga. Saya percaya bahawa pending pertahanan diri yang kuat adalah bermula dari rumah dan ini menuntut pengorbanan serta usaha berterusan ibu bapa dalam memastikan pending ini dapat dibina dengan baik. Saya juga yakin bahawa pending yang dibina dengan didikan ibu bapa yang sempurna ditambah dengan ilmu berguna yang diperolehi daripada warga pendidik akan dapat membantu
melahirkan anak bangsa yang berkualiti. Ibu bapa juga perlu menjadi sahabat kepada anak-anak, terutamanya ketika usia anak masih muda, dan apabila dipraktikkan, anak-anak akan sentiasa menjadikan ibu bapa sebagai tempat rujukan. Oleh demikian, jadilah pendengar dan pembimbing yang baik. Hasilnya juga akan menjadi baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, tren penyalahgunaan dada didapati telah berubah daripada dada yang berasaskan tumbuhan seperti ganja dan heroin kepada dada jenis sintetik. Dalam dada sintetik ini merupakan bahan terlarang yang dihasilkan sepenuhnya di dalam makmal dan terdiri daripada 100% bahan kimia serta tindak balasnya ke atas anggota tubuh badan amat berbahaya. Dada-dada sintetik ini didapati memberikan kesan yang lebih teruk kepada penggunanya sehingga mengakibatkan kerosakan yang kekal pada otak dan menyumbang kepada permasalahan mental. Baru-baru ini, beberapa kes jenayah yang berlaku melibatkan penyalahguna dada yang mengalami masalah mental sememangnya mengejutkan kita. Penyalahgunaan dada mampu menyebabkan kecelaluan pemikiran dan tidak mampu membuat pertimbangan yang wajar sehingga berlakunya tingkah laku yang tidak terkawal. Selain itu, kewujudan dada-dada baharu yang dikenali sebagai New Psychoactive Substances, singkatannya NPS, juga memerlukan tindakan-tindakan yang lebih proaktif dan berbeza daripada apa yang telah kita lakukan selama ini. Berbagai strategi digunakan oleh talang untuk mengedar serta menjual dada sintetik ini. Ada yang membungkus menggunakan label produk makanan, termasuk makanan kegemaran kanak-kanak bagi mengaburi pihak berkuasa. Sasaran utama adalah golongan remaja dan belia. Malahan akhir-akhir ini turut membabitkan murid sekolah. Justru AATK amat menyokong dan menghargai tindakan-tindakan drastik yang dijalankan oleh pihak Polis Diraja Malaysia di seluruh negara untuk mengesan dan mengempur tempat dan makmal-makmal pemprosesan dadah dalam negara sebelumnya berada dalam pasaran. Dalam hal ini, marilah kita bersama-sama menyokong usaha-usaha pihak PDRN ini dengan memberikan maklumat berkaitan kegiatan pemprosesan dan pengedaran dadah jika ada di kawasan kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, saban tahun AATK menganjurkan sambutan peringatan Hari Anti Dada Kebangsaan sejak kali pertama Hari Anti Dada Peringkat Kebangsaan diadakan pada 19 Februari 1983. Ketika itu telah diisytiharkan bahawa dadah musuh nombor satu negara. Dan sehingga kini, dadah masih musuh nombor satu negara. Ini bermaksud dengan sambutan peringatan pada tahun ini untuk kali ke-39, kita semua terus diperingatkan bahawa dadah masih musuh nombor satu negara. Musuh ini perlu ditewaskan dan ia hanya boleh ditewaskan dengan cara kita sebagai satu keluarga Malaysia bersama-sama melawannya. Kita masih mengekalkan tema lebih baik cegah bagi sambutan peringatan Hari Anti Dada Kebangsaan tahun 2022 ini. Pepatah mencegah lebih baik daripada merawat, memerlukan pemekasaan, tindakan awalan dan seharusnya dilakukan oleh ibu bapa atau penjaga dan komuniti bermula dari unit keluarga kecil hinggalah kepada tanggungjawab komuniti. Menjadi harapan saya agar sambutan peringatan Hari Anti Dada Kebangsaan tahun ini
dapat dihayati serta diterjemahkan selari dengan semangat keluarga Malaysia. Pencegahan juga adalah satu strategi jangka masa panjang yang mana hasilnya akan dinikmati oleh generasi akan datang. Di kesempatan ini, saya menyuruh kepada semua pihak, sama ada individu maupun organisasi, supaya bangun bersama dengan kerajaan untuk menangani permasalahan dadah ini. Saya percaya jika setiap lapisan masyarakat melaksanakan tanggungjawab ini sebagai satu jihad, nescaya pembentukan keluarga Malaysia yang sehat dan bebas dadah yang didirikan atas teras keterangkuman, kebersamaan, dan kesyukuran dapat dinikmati bersama. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, Pusat Gerakan Hotline AATK yang telah dilancarkan pada tahun 2018 perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Pusat Gerakan Hotline ini yang beroperasi 24 jam merupakan satu saluran penyampaian perkhidmatan AATK. Pusat Gerakan Hotline AATK ini mempunyai dua fungsi, yaitu menerima aduan orang awam berkaitan dengan penyalahgunaan dadah dan memberi hikmat nasihat berkaitan rawatan dan fasiliti perkhidmatan AATK. AATK juga menyediakan berbagai maklumat di laman web rasmi, yaitu www.atk.gov.my, termasuk maklumat mengenai dadah dan penagihan serta jenis perkhidmatan yang disediakan oleh AATK. AATK turut menggunakan platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, termasuk channel AATK TV di YouTube dalam menyebarluaskan maklumat-maklumat berkaitan dengan pendidikan pencegahan, perawatan, dan pemulihan dadah dan juga penguatkuasaan undang-undang berkaitan penagihan dadah. Justru saya menyuruh orang ramai untuk memanfaatkan Pusat Gerakan Hotline AATK dan juga maklumat-maklumat yang disediakan dalam platform media sosial AATK dalam usaha kita melawan musuh nombor satu negara ini. Di kesempatan ini, saya mewakili agensi anti dadah kebangsaan merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah kepada semua pihak yang telah bersama-sama menangani permasalahan dadah. Semoga usaha kita akan terus mendapat sokongan masyarakat dan beroleh keberkatan Tuhan Maha Esa. Akhir kata daripada saya dan warga AATK, selamat menyambut peringatan Hari Anti Dadah Kebangsaan kepada seluruh warga Malaysia yang kami kasihi. Salam, lebih baik cegah. Sekian, terima kasih.